Tengok, walaupun kita tak makan babi, ada tak kita larang orang bukan Islam makan babi? No. Kita larang pun tidak, apalagi kita nak pergi bunuh. Do you get the point? Apa yang saya tengah cakap ini adalah dasar-dasar yang diambil oleh satu kerajaan BJP di India. Disebabkan Dr. Zakir Naik, dia berdakwah dan ada banyak orang-orang Hindu masuk Islam di India. Di dalam live dia, kita boleh tengok, dia syahadah orang masuk Islam dan sebagainya. Ini telah menyebabkan golongan-golongan daripada parti BJP naik angin dan mula target dia. Dan bila diorang target, diorang nak cuba kaitkan dia dengan pengeboman yang berlaku di Bangladesh, boleh faham tak? Di Sri Lanka dan sebagainya, kata dia ada kaitan. Dengan alasan, bila diorang pergi dekat rumah orang yang bom itu, dalam rumah dia ada CD Dr. Zakir Naik. I was like, what? Okay. You see, brother, ladies, cuba kita jadi orang yang... if let's say I watch like Mission Impossible, you get my point. It means Tom Cruise inspired me, or Jason Bourne inspired Then you go me. nap Tom Cruise ah. What are you talking about? Come on. Okay. Dan sama juga, saya tengok filem Shah Rukh Khan. I was about to say that. Cuma you cakap Tom Cruise lah. Saya tengok filem Shah Rukh Khan. You faham tak? Filem yang dia pergi rompak sana, rompak sini. Lepas tu besok saya pergi rompak bank. Bila polis tangkap saya kata, oh saya sebenarnya I was inspired by Shah Rukh Khan. You mau pergi tangkap Shah Rukh Khan lah? Mau minta red letter kah? Understood. Do you get? This is the situation that happened to Dr. Zakir Naik. Okay. Kemudian selepas daripada itu, dan kerajaan India sendiri pernah menghantar letter lah, yang ini untuk dekat Interpol untuk tangkap Dr. Zakir Naik yang berada di Malaysia. Dia dah hantar, setahu saya dia telah hantar hampir 3 kali. 3 kali Interpol reject. Okay. You see, Interpol dia bukannya macam badan yang tidak ada, bukannya agensi yang tak ada integrity. So bila you cakap, then dia nak proof lah. Where's your proof? You kalau bagi proof macam ni sebab ada CD dekat rumah, you ingat kita pun boleh buat lawak Tom Cruise dengan ni Shah Rukh Khan. You ingat Interpol nak buy ini semua, you punya alasan ke? Do you get the point? Yes. So disebabkan tidak ada semua alasan-alasan ini dan sebagainya, diorang pun tak boleh buat apa. Sudah 3 kali. Okay, sekarang orang-orang dekat sini tahu tak perkara ini? Mereka tidak tahu. Yang diorang tahu, bila ada satu pemimpin dah cakap dia adalah teroris, habis. Semua cakap dia teroris. Sekarang bila orang yang cakap itu, I call his name lah. Nama dia Ramasamy lah. Boleh faham tak? Okay. Bila dia cakap Dr. Zakir Naik adalah teroris. Sekarang saya being an Indian, saya tahu dia bila cakap Dr. Zakir Naik teroris, saya tahu dia terlibat dengan satu teroris entity. Boleh faham tak? Okey, sekarang macam ni. LTTE, sebab apa diorang buat, untuk apa diorang buat, apa yang diorang fight, itu semua saya tak masuk campur. Sekarang saya punya point adalah, di Malaysia, LTTE telah digazetkan sebagai satu kumpulan pengganas. Bukan hanya di Malaysia. Ada banyak negara-negara di dunia, termasuk Europe, boleh faham tak? Termasuk UK dan beberapa negara-negara lain telah pun telah gazetkan LTTE itu sebagai satu terrorist organisation. Okay. Boleh faham tak? Dan Ramasamy yang tuduh Dr. Zakir Naik, kata Zakir Naik adalah teroris, adalah orang yang terlibat dengan LTTE. Dia boleh pergi jumpa dan dia ada interaction dengan Prabhakaran yang merupakan ketua kepada LTTE. Dia pernah pergi ke Sri Lanka membantu LTTE. Dia pernah bagi speech dalam bahasa Tamil. Mungkin you so boleh. Doesn't this make him like more terrorist? Now you get my point. Is that it? Okay, but now mungkin orang tak faham apa connection semua benda ini dengan saya punya isu. Nanti saya akan bagi tahu. Sekarang bila saya tahu semua benda ini. Okay, dan ada tak kita kacau dia selama ini? Tak ada. The moment you kacau satu orang, Zakir Naik, okay, itu pun saya bagi tahu masa dia tengah kacau, kata syaitan apa semua, itu pun kita masih sangka baik dengan dia. Berapa ramai dekat sini yang tahu kami pernah organizer daripada sini yang masa dia bagi talk pada tahun 2016 if I'm not mistaken, kami pernah hantar surat jemputan kepada Ramasamy untuk dia datang VIP seat. Kami siap offer untuk bagi dia penerbangan dan sebagainya. Why? Untuk dia datang tengok ceramah Dr. Zakir Naik. Kalau dia nak, kita boleh sediakan masa untuk dia boleh ada interaction dengan Dr. Zakir Naik supaya dia boleh clarify betul ke dia teroris. So what happened after that? He don't want. Why? I don't know. We have to ask him. Kenapa dia menolak?
So that means dia memang penuh dengan vengeance. See, but now I think Sekarang ni he's kita also bagi dia no ruang. longer in power, right? Yeah, he's no more in longer. But semua ini ada connection to what happened to me. Do you get the point? Yes. Okay. Dalam keadaan ini, sekarang saya tahu. Saya boleh cakap bahasa Tamil. Saya faham bahasa Tamil. Saya tahu speech yang Ramasamy bagi yang mensuruh orang sokong LTTE. I know. Oh, okay. Boleh faham tak? Dan saya juga ada bukti yang dia sendiri, saya bukan cakap orang lain tulis dia sendiri pernah tulis dalam dia punya profil tentang penglibatan dia dengan LTTE. Siapa tulis? Dia tulis. Itu siapa yang profil? Dia punya profil. Saya ambil daripada siapa punya? Daripada website yang di-create oleh kumpulan dia. Nama dia ada dalam LTTE punya. Did you guys like make a police report on that? As far as I know, saya adalah di antara, sebelum itu pernah timbul isu ini, dan selepas itu pada tahun 2018 if I'm not mistaken lah, mungkin kurang atau lebih, pada waktu itu bila dia start kutuk Dr. Zakir Naik, kata dia tarik dan sebagainya, maka saya dan beberapa rakan-rakan lain kita mula membongkarkan perkara itu. Boleh faham tak? Dan saya telah pun membuat laporan polis, dan banyak laporan polis yang telah dibuat masa itu. Kalau kita lihat dekat Malaysia digemparkan dengan isu LTTE, teroris dan sebagainya. Nama yang kami submit, tahu tak nama siapa? No. Ramasamy sahaja. Okay. Yang saya lah. Saya tak tahu pasal orang lain dan sebagainya. Saya hanya bagi nama Ramasamy sahaja. Kemudian Ramasamy kata bukan dan sebagainya. Kemudian kami buat apa? Sebab dia kata Zakir Naik adalah pengganas. Saya keluarkan gambar Ramasamy bersama rakannya sedang menyembah M16. Apa M16 kah tu? Pistol. Yeah. Sedang I menyembah. saw that picture. So yes. How he defended? Yeah, it looks like me, seems like me, sound like me, but it's not me. Dia kata dia bukan menyembah. Sekarang macam ni lah. You kata orang pengganas. Bila orang nampak gambar tu, orang akan nampak siapa yang pengganas. Sekarang ni first of all, kalau you tak kacau Dr. Zakir Naik, do you think kita ada masa mau pergi sibuk pasal you punya hal? You don't have time. Saya lebih suka untuk buat dakwah, ajak orang kepada Islam. I be very open. Saya lebih suka untuk ajak orang kepada Islam rather than I waste my time to you. Do you get what I mean? So yang start benda ni siapa? Depa. Itu pun sebab you panggil dia, you buat allegation yang mana you tak pernah sampai ke hari ini dia panggil Dr. Zakir Naik teroris. Ada tak pernah dia bagi proof? No proof have been given. The moment saya bagi tahu dia terlibat, saya tak kata dia teroris sampai ke hari ini. Kalau boleh tengok dalam mana-mana penulisan saya dan sebagainya, saya tak cakap Ramasamy adalah teroris. Saya kata Ramasamy adalah penyokong kumpulan teroris. Dan to be fair, saya tak rasa lah Ramasamy itu dengan perangai macam tu dia nak pergi ambil bom, dia nak bom orang. No. Tetapi kamu menyokong gerakan yang telah digazetkan sebagai pengganas oleh kerajaan Malaysia. Do you get the point? Dan bila saya keluarkan semua gambar-gambar berlaku report dan orang politik pun mula masuk, mula attack dan sebagainya, dia dah dapat dan sebagainya. Yang herannya, ketika tahun 2018 semua report dibuat ke atas dia, tiba-tiba bukan Ramasamy yang kena tangkap, orang lain kena tangkap. Termasuk DP Guna. Termasuk kalau tak silap saya few people yang kena tangkap. Semua nama-nama ini bukan nama yang kami bagi. Saya sendiri personally, saya sendiri telah memberikan tebal macam ni bukti kepada PDRM pada tahun 2018. Boleh faham tak? Kepada mereka saya dah bagi bukti. Semua ini bukti tentang siapa? Ramasamy. Tetapi yang kena tangkap bukan Ramasamy. Tiba-tiba suap orang lain kena tangkap. Pergi tangkap DP Guna. Siapa yang bagi nama DP Guna? Kita tak bagi DP Guna punya nama. Do you get what I mean? Saya tak tahu. Are you saying there's a conspiracy or whatever? That is what saya bercakap benda ini sebab saya merupakan orang yang membuat laporan polis. Boleh faham tak? Saya bagi bukti pasal orang ini. Tetapi ending bukan orang tu yang kena tangkap, tiba-tiba swap orang lain pula kena tangkap. Nama-nama orang lain semua kami tak pernah bagi. Kalau ada, mungkin diorang boleh bagi tahu siapa yang bagi nama itu dan sebagainya. Do you get the point? Dan satu Malaysia masa itu sedang bercakap tentang Ramasamy. Kalau you perasan 2018 orang tengah cerita pasal Ramasamy. Bukan nama DAP Guna.
kenapa kamu nak selamatkan Ramasamy tiba-tiba tangkap orang lain? That is my question. So what pada happened, pandangan what saya, happened to all those people? okay, diorang semua kena tangkap. Okey, tengok. Diorang semua kena tangkap. Masyarakat India pula semua dah bengang kata kita is the culprit. Bagi saya, bukan saya the culprit. The culprit is Ramasamy itself. Saya percaya sampai ke hari ini untuk menyelamatkan diri Ramasamy, mereka telah suap dengan orang lain untuk meredakan masyarakat Malaysia. Oh, macam dah ada orang kena tangkap. Boleh faham tak? Sedangkan yang sepatutnya kena tangkap siapa? Orang yang sepatutnya, kenapa dia tak berani tangkap? Disebabkan pada ketika itu Ramasamy masih memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Okay. Dia kata point? Yes. Okay, sekarang ni benda ni sudah berlaku. Geng-geng Ramasamy dan beberapa geng-geng ini tahu di antara the culprit is who, yang bagi kena is who? Who? Zamri Vinod lah. Oh, okay.